Hari ini yang ke-10 kita nak menyambung bab yang muka surat 70 daripada hakikat ikhlas. Saya nak baca 2 ayat Quran pada permulaan tajuk hakikat ikhlas. Okey, cuba yang hadir ni kita tarik nafas sekejap. Dalam mask belaka kan? Okey, maka tarik nafas sekejap. Kenapa tarik nafas? Hembuskan pelan-pelan, bertenang. Kenapa Ustazah suruh gitu? Kalau kat rumah dengar Google Meet boleh sambil baring-baring. Ustazah ni sakit pinggang dah. Kan nak exercise kita. Boleh je nak exercise kan sahabat-sahabat. Maksudnya kalau kat rumah sambil masak ni Ustazah siap dah satu menu. Kan? Hadir ni itulah Hacik malas nak datang ni. Kan? Tok teringat je aku lupa pula tadi benda atas dapur tu. Kan? Tolong hadir dah dengan jasad, roh kita hadir sekali. Jangan kita duduk dalam majlis ilmu ni sahabat, Allah lupa nak keluarkan ikan. Sekejap nak masak apa tengah hari? Ya Allah, kain dalam mesin lagi lupa nak sidai. Itulah kita orang perempuan. Jadi jangan kita dah sedap duduk landing-landing kat rumah tu, dekat sini ada adabnya lah, sebab kita datang ke rumah Allah, datang ke masjid. Baik, sifat ikhlas ini Allah sebut dalam suratul Bayyinah ayat yang ke-5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Mereka tidaklah diperintahkan melainkan beribadah kepada Allah dalam keadaan mengikhlaskan agama kepadanya. Kalimah wa ma di hadapan tu kata nafi. Allah bagi tahu kita awal ayat ni sudah kata nafi. Makna Allah nak bagi tahu tidak kita ni dilahirkan atas dunia, hidup sampai sekarang ni, tidak Allah perintahkan kepada apa benda yang menyusahkan kita kecuali untuk ikhlas dalam beragama. Maksudnya sahabat, kita ni kadang-kadang buat benda bagian nak rak ni sampai hidup dah 60 tahun, bila kita fikir balik, ya Allah, memang besar rumah aku sampai pencen ni. Tapi apa yang aku dapat? Bukan sedikit yang datang pada Ustazah menyesali silapnya kami dulu Ustazah. Sibuk dengan anak-anak, ya anak-anak saya berjaya. Tapi akhirnya 4 orang tu semua tak solat. Bukan sedikit sahabat penyesalan itu. Ustazah saya kerja siang malam, saya tinggalkan anak-anak dengan pembantu rumah. Akhirnya anak saya ada yang bersyahadah pun tak reti. Kesian muslimat, rumahnya besar segala, saya hanya membesarkan zahirnya, tapi batinnya saya terlupa. Betul tak ibu-ibu dirahmati Allah? Bukan sedikit. Tak sedar masa rupanya pencen dah yang kita kerja siang malam ni sahabat. Rupanya apa yang kita dapat? Sedangkan kita akan tinggal semua ni. Kita akan tinggal. Yang kekal nanti adalah akhirat Allah. Kan? Jadi bila kita sedar saat ini belum terlambat. Dan kita juga tak boleh patah balik ke belakang. Nak kecil-kecilkan balik anak kita, masuk balik dalam perut mak ni. Kenapa mama saya ni lawyer ni sekarang? Pelik dah mak aku ni. Kan patutnya aku didik engkau ni daripada dalam perut lagi. Patutnya aku didik engkau ni, minta maaf kata, daripada pertama kali kita bersama dengan ayahnya. Apa harapan kita, apa doa kita, apa ketika air mani itu keluar daripada tubuh jasad kita, minta maaf sebut. Itu cara untuk kita melahirkan anak yang beragama. Tapi kita dah terlambat. Tak ada istilah terlambat, sebab kita masih hidup atas dunia. Ikhlas, ya Allah Tuhan, kalau aku tak melalui fasa-fasa hidup yang begitu, mungkin hari ini aku belum menyesal lagi. Ramai ibu-ibu saya yang hidupnya sangat berkualiti hari ini dalam beragama, walaupun dia dah mula lemah tubuh, dah uzur, tak boleh duduk lama-lama kat masjid. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, lagi kita tak jumpa beberapa bulan ni, ada kawan kita yang dah terbaring, teringin nak datang masjid tapi tak boleh datang. Sebab apa sahabat-sahabat? Allah bukan pandang berapa banyak acik bangun untuk solat tengah malam, sebab doktor suruh rehat. Tapi di pembaringan tu berapa banyak acik beristighfar dengan air mata yang mengalir. Kenapa mak menangis? Jawapannya sebab hanya aku je yang tahu. Kan kau teruskanlah kehidupan sebagai anak, sebagai hamba Allah. Jangan jadi macam mak. Mak dulu sibuk dengan dunia. Ini nasihat kita yang ikhlas. Okay, sahabat, sebab kita tak nak orang lain yang muda-muda ni ulang kesilapan kita. Jadi ibu-ibu, istighfar kita sambil mengalirkan air mata di pembaringan, itu yang paling dipandang Allah. Tengok sayangnya Allah pada kita. Sakit dah, tak payah pergi masjid, tak payah buat kebaikan lain. Harta pun habis, kena kikis dengan sipulan. Bila keberkatan tak ada, sahabat-sahabat dirahmati Allah, tapi kita balikkan, ya Allah aku redha.
Kalau ini cara untuk engkau menjemput aku melalui apa, sahabat-sahabat dirahmati Allah? Istighfar tanpa henti. Ampunkan aku ya Allah. Kan kita balik tak bawa semua yang kita sibuk kumpul. Al-mal wal banun zinatul hayatid dunia. Al-mal, harta, al-banun, anak-anak hanyalah perhiasan dunia. Perhiasan ni apa ya? Antaranya kita tanam pokok-pokok bunga kat depan tu kan. Mula-mula beli dulu berpasu-pasu awal PKP, rajin siram pagi petang siang malam. Sekarang kenapa mati semua cik? Malas nak jaga ustazah kan. Perhiasan ni sekejap kita suka, sekejap kita tak suka sahabat. Okay? Tapi kalau iman, ini yang akan membugar sampai bila? Wal akhiratu khairun wa abqa. Pengakhiran. Kita takut, kita rasa macam hebat sangat, tapi akhirnya kita tidak mati dalam iman. Na'udzubillah. Sekarang ikhlaslah dengan ujian apa yang Allah beri, terus ikhlas. Hidup beragama ni insya-Allah sahabat-sahabat, Allah pilih kita untuk mati dengan agama itu. Jadi kekal beriman sampai ke akhir hayat. Ini yang kita nak. Dan syaitan, iblis, paling sukar dia nak ganggu adalah orang yang ikhlas. Kalau yang tak ada ikhlas dalam hati, mudah dia nak ganggu. Okay? Baik, An-Nisa 146. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Illa allazina tabu wa aslahu wa atasamu billahi wa akhlasu dinahum lillah. Melainkan orang-orang yang bertaubat, berbuat baik dan berpegang teguh kepada Allah serta mengikhlaskan agamanya kerana Allah. Ini je yang Allah pandang. Allah tak pandang berapa banyak harta yang kau tinggalkan ketika mati, berapa tinggi pangkat, tidak. Sahabat-sahabat, kita nak sebut wa aslahu wa atasamu billah wa akhlasu dinahum lillah. Jadi inilah tujuan kita belajar. Antaranya kitab-kitab tasawuf ni tak sempat nak cek orang lain. Hari-hari hidup cek hati aku ni dah level mana. Kalau aku mati dengan hati yang macam ni, apa pandangan Allah pada aku? Okey, sahabat-sahabat. Jadi selesai untuk khulasah. Okey, khulasah pertemuan yang dah lama kita tinggal, setengah jam. Gitulah sahabat-sahabat. Okay? Jadi nak masuk yang baru ni setengah jam yang kedua. Baik, kita sambung kepada perenggan jelaslah. Tu betul tak? Kak Jah, betul? Jelaslah kan? Okey. Jelaslah kepada kita kini. Ada ramai kan tak ada kitab sahabat-sahabat? Cuba angkat tangan sikit. Kalau dulu kan ustazah selalu cakap, bagi ngending kawan kita yang tak ada kitab tu duduk pak tarik, duduk atas riba kita. Atas riba tak larat lah kan, sebelah kita sahabat-sahabat. Maksudnya sekarang tak boleh lah. Tapi tolong ambil catatan ke, kita mengaji telinga, orang kata mengaji telinga. Sebab kitab ni memang tak ada dah. Saya cari dekat kitab, kedai-kedai kitab yang selalu saya ni, sebab ini bukan penawar bagi hati yang biasa kita gunakan tu. Kitab asal dia bukan. Sahabat-sahabat, jadi tak tahu, mungkin publishers dia dah tutup kilang kan, tutup penerbitan tu dah tak ada. Okay, jadi kalau atas alasan yang begini, kalau orang nak cari juga, maka sahabat, kalau kita photostat bukan niat untuk mencari keuntungan, jadi kita niatkan supaya sampailah kepada orang yang mencatat tu. Kecuali kalau kita jual bahan photostat tu, print balik, padahal itu bukanlah hak kita. Itu yang tak boleh. Okay? Jadi kalau tanya ada jual buku ni tak ustazah, buku ni memang tak ada, ramai orang cari. Okey, jadi kita boleh tumpang kawan-kawan kita mendengar sahaja insya-Allah. Jelaslah kepada kita kini bahawa niat itu merupakan pendorong dan penggerak dalam menentukan nilai amal ibadah dan perjuangan. Innamal a'malu binniyat. Betapa pentingnya ibu-ibu dirahmati Allah. Okay, saya sebutkan dalam bab niat ni, masya-Allah, ada seorang syekh yang mengajarkan anaknya, okay, bila nak hantar anak pergi mencari ilmu ni, okay, akan hantar anak ke muka pintu, didoakan anak di muka pintu. Dia dah kira dah langkah anak ni nak pergi mengaji ni 70 langkah pergi tempat mengaji dia. Dia kata, engkau keluar rumah sekarang ni niat untuk belajar ilmu, maka engkau hanya dapat satu lah. Faham sahabat-sahabat? Tapi kalau 70 langkah tu, ya Allah, aku nak pergi belajar ni, mudahkan urusan aku, anak aku tengah periksa ni, mudahkan dia, ya Allah, suami pergi bekerja ni, jaga dia, ya Allah, COVID ni biar cepat berakhir. Setiap satu langkah tu diajar kepada anak. Subhanallah, ini peranan alim ulama. Ajar satu langkah satu doa. Seolah-olah setiap helaan nafas kita ni ada doa. Dan seringkas-ringkas doa menyebut nama Allah.
Itu yang Ustazah Zai selalu sebut, bernafas dengan nama Allah. Sebab kita tak bernafas sahabat-sahabat kalau tidak ada Allah yang menghidupkan kita. Jadi indahnya kan hidup 24 jam, orang kaya, orang miskin, orang tua, orang muda, semua sama 24 jam. Tapi berapa ramai yang dalam helaan nafas tu ada niat baik je, tak sempat nak berniat jahat. Ish, kenapa jiran aku tu lama tak nampak, mati dah ke apa? Macam tu lah, degil sangat. Tak nak dengar cakap aku. Aku kata pergi hospital kalau sakit, pok-pok dalam hati tak keluar. Jiran tak tahu. Tapi sahabat, jangan kotorkan hati dengan sangka-sangka buruk. Niat je yang baik. Ni dalam majlis ilmu 1 jam, Masya Allah, Tabarakallah, malaikat memayungi kita dengan rahmatnya Allah. Kita teringat, ya Allah, yang baru masuk hospital sebab COVID tu, mudahkan urusan dia. Tak salah sahabat-sahabat dirahmati Allah. Sebab apa? Sebab kita berada dalam kebaikan, bernafas dalam kebaikan, berdoa dan berniat dalam kebaikan. Tak rugi. Okay? Jadi kalau kita menyebutkan tengah buat baik pun kepala masih ingat nak buat jahat, ini something wrong lah. Kan? Something wrong. Macam kuliah la tahzan saya pagi tadi.